Maksudnya lafaz huwa yang Allah Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran. Macam mana kita nak mentafsirkan lafaz huwa? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang mentafsirkan lafaz huwa tersebut. Jadi kalau kita buka surah Al-Hadid, ayat 3, ini salah satu surah yang dituntut dibaca pada setiap malam, ialah surah Al-Hadid. Jadi kenapa surah Al-Hadid ni diminta supaya kita baca pada setiap malam? Kerana dia ada ayat ketiga ni. Apakah ayat ketiga daripada surah Al-Hadid? Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Inilah tafsir kepada lafaz huwa, di mana saja dia berada. Cuma yang kita mampu, kita cuba faham lah. Kan, maksudnya yang Allah Ta'ala nyatakan daripada lafaz huwa tadi, ialah huwa, dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, al-awwalu, dialah yang awal. Wal-akhiru, dialah yang akhir. Wal-zahiru, dan dialah yang zahir. Wal-batinu, dan dialah yang batin. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang apakah makna huwa tadi. Sebab dia yang bagi tahu huwa, lafaz huwa yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kefahamannya ialah al-awwalu, yang awal, wal-akhiru, yang akhir, wal-zahiru, yang zahir, wal-batinu, yang batin. Jadi kalau kita merenung kepada ayat tersebut secara kasarnya, awal dia berlawan dengan al-akhir. Kan, yang awal lawannya ialah yang akhir. Tapi kedua-dua tu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, wal-zahiru, yang zahir lawannya yang batin, dan kedua-dua tu pun disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sandarkan kepada dirinya sendiri ialah dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Jadi daripada ayat tersebut, maknanya Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu, salah seorang daripada ulama, salah seorang daripada wali Allah Ta'ala yang agung, Syekh Abu Sa'id ini ditanya, bima araftallah, bagaimanakah cara kamu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka dia kata, bi jam'ihi bainal abbad, dengan cara aku menghimpunkan antara perkara-perkara berlawan. Thumma tala hadhil ayata, kemudian Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz dia membaca ayat tadi, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi awal dan akhir, zahir dan batin, itu ialah 4 lafaz yang merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau dalam setengah ulama tafsir dia bagi tahu, awal dan akhir ialah kefahaman akal. Maksudnya akal memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang awal. Bermaksud dia tadi bersifat dengan al-qidam, sebagaimana kita belajar dalam sifat 20. Dan apabila kita kata Allah juga adalah yang akhir, itu juga dia merujuk kepada kefahaman akal. Sifat ketiga daripada sifat 20, iaitu al-baqa. Kemudian dia berkata, apabila kita kata zahir dan batin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahir dan batin, ini ialah kedua-dua. Inilah dua sifat yang difahami oleh panca indera. Panca indera yang zahir kita ni, maksudnya panca indera melihat. Yang dua tadi difahami oleh akal. Sebab akal yang memahami bagaimana awal dan bagaimana akhir. Apabila kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia juga Tuhan yang zahir dan batin. Jadi zahir dan batin itu ialah kefahaman yang dicapai melalui panca indera. Kan, sebagaimana kita pandang dengan mata, kan, apabila kita pandang kepada satu perkara, kita kata di bahagian depan yang terzahir ni ialah zahir, di sebalik belakang ni ialah al-batin. Jadi zahir dan batin dia berkaitan dengan panca indera, sama ada panca indera yang zahir atau panca indera yang batin. Adapun awal dan akhir itu ialah dua sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang difahami dengan akal. Jadi keempat-empat sifat tersebut, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, kan, keempat-empat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyarahkan tentang zatnya, tentang dirinya huwa. Dan dirinya huwa tadilah yang difahami apabila seseorang tadi sampai kepada penghujung jalan apabila dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang nak dicapai, kan. Maksudnya apabila kita dituntut membaca surah Al-Hadid
pada setiap malam ialah kita tadi dituntut untuk mencapai pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lafaz huwa yang disyarahkan oleh 4 namanya. Jadi kefahaman tentang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, itulah kefahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk dia sendiri mengajarkan kepada manusia. Maksudnya ada setengah ilmu yang kita boleh capai dengan pengajian. Ada setengah ilmu yang kita boleh capai dengan membaca kitab. Ada setengah ilmu yang kita boleh capai dengan menghafal, mendengar kuliah. Tetapi ada setengah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, ini aku saja yang nak mengajarkannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kamu bertakwa, maksudnya kamu berusaha menjaga pandangan kamu, kan, menjaga hati kamu, menjaga dosa, kan, menjaga ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'allimukumullah, maka Allah Taala akan mengajarkan kepada kamu. Dan antara perkara-perkara yang Allah Taala pilih untuk dia sendiri mengajar kepada hamba-Nya ialah antara nama-namanya yang 4 ni tadi. Maksudnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi lafaz huwa kan dia boleh difahami dengan makna orang yang berada di awal perjalanan. Dan lafaz huwa juga dia merujuk kepada pengenalan Allah Subhanahu Wa Taala, pengenalan zat-Nya yang maha agung, yang dia sendiri yang berhak dan dia sendiri yang mempunyai keizinan untuk memberikan kefahaman tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ilmu yang ditinggalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maksudnya apabila kita membaca huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, itulah satu ilmu. Maksudnya Allah Taala tuliskan di dalam ayat, kan dia ada dalam surah Al-Hadid dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, siapakah yang ingin mendapatkan ilmu tersebut? Ada tak dari kalangan umat Nabi Muhammad ni mereka yang berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu tersebut? Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di samping kita mempelajari ilmu fiqah, kan, cara berwudu, semayang, puasa, di samping kita mempelajari Al-Quran, tajwid seumpamanya, di samping kita tadi mempelajari hadis, kan, kita mempelajari tafsir dan seumpamanya, maka hendaklah kita tadi berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dia sendiri yang mengajarkan kepada kita. Jadi apabila kita dah mengetahui lafaz huwa, dia merujuk kepada 4 nama Allah Subhanahu Wa Taala, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, maka ketahuilah bahawa apabila Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apabila dia tadi berdoa di dalam Al-Quran, kan, dalam surah Sad, kan, apabila Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ampunkanlah daku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan kurniakan kepadaku mulkan, satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tak sepatutnya ada bagi sesiapa pun selepasku, innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu wahai Allah yang maha mengurniakan. Okay, jadi setelah kita habis bincang tentang masalah huwa tadi, okay, apabila kita dah maklum huwa, apabila kita faham pada Allah Subhanahu Wa Taala dia ialah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi persoalan ni sekarang, semua nama-nama Allah dia mempunyai penzahirannya kepada makhluk. Maksudnya apabila kita nak mengetahui, apabila kita melihat ubat dan apabila kita makan ubat tersebut menyembuhkan daripada penyakit, maka kita tahulah ubat tadi ialah penzahiran nama Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syafi. Dan apabila kita tadi melihat seseorang datang memberikan kepada kita duit ataupun seumpamanya ataupun makanan, maka kita melihat manusia tadi menzahirkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Tapi sekarang ni apabila kita dah bincang huwa ni dia merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kan apabila dia merujuk kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala dan cerita tentang zat Allah Taala ialah 4 nama tadi, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi persoalannya, apakah sesuatu di dunia ni yang nak mengingatkan kita? Apakah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ni dari kalangan makhluknya yang nak mengingatkan kita kepada 4 nama tadi, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin? Yang sebagaimana kita dah bincang, kalau kita tadi melihat ubat, maka kita akan teringat nama Allah Ta'ala Asy-Syafi.
Dan apabila kita melihat seseorang, atau bila kita tadi melihat raja, pemerintah, kita akan teringat nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Dan sebegitulah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala terzahir kepada penzahiran makhluknya. Dan apabila 4 nama ni, dan macam manakah kita tadi nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut 4 nama ni, maka itulah yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maksud apabila Nabi Sulaiman dia memohon daripada Allah Taala, habli mulkan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, kurniakanlah kepadaku satu kerajaan. Dan mulkan tadi kita dah bincang ialah manusia. Manusia ialah mulkan yang paling agung sekali. Dari persoalan ni, mengapa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dia meminta penguasaan ke atas manusia? Maksudnya dia minta supaya dia tadi sentiasa mentadbir manusia, jin dan seumpamanya. Jadi persoalannya bukanlah semata-mata kerana keinginan memerintah kan, ataupun kerana keinginan mendapatkan pangkat. Jadi kita kena maklum kerana manusia ialah penzahiran lafaz al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin yang paling sempurna sekali. Jadi sebagaimana dinyatakan oleh imam-imam di dalam kitab-kitab mereka, macam ni, bagaimanakah kita nak memahami manusia mempunyai nama al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin? Cara dia macam ni. Daripada satu sudut manusia kita ni, kita pandang diri kita, daripada sudut kita ni tiada. Maksudnya dulu kita belum dilahirkan, kan, kita belum wujud. Daripada sudut kita tiada, kemudian kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mempunyai satu nama, iaitu Al-Batin. Boleh faham tak? Maksudnya Al-Batin maksudnya sesuatu yang dulu, sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya disebabkan dulu kita tersembunyi, kemudian kita tadi dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita dulu tiada, dan daripada sudut sekarang kita diadakan oleh Allah, maka manusia dia mempunyai nama Al-Batin. Maksudnya dulu dia tersembunyi, tak ada. Okay, kemudian dalam masa yang sama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan perbuatannya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menzahirkan seperti pergerakan, apabila Allah Ta'ala ingin menzahirkan seperti berjalan, apabila Allah Ta'ala ingin menzahirkan seperti mengangkat tangan, maka perbuatan mengangkat tangan, berjalan, mesti didahului oleh kewujudan manusia. Apabila Allah Ta'ala nak mencipta perjalanan Zaid, ataupun Zaid tadi duduk, kan, ataupun Zaid tadi berjalan, penciptaan, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terzahir selepas penzahiran Zaid. Jadi daripada sudut Zaid berada sebelum daripada hubungan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Zaid dipanggil Al-Awwal, yang berada lebih awal. Jadi sekarang ni Zaid ni dia dah ada 2 nama. Daripada sudut Zaid sebelum ni tidak wujud, dan sekarang dia telah wujud, maka bila kita tengok saja Zaid, kita akan teringat Zaid ni ialah Al-Batin. Dan apabila kita melihat perbuatan Allah pada Zaid, maka kita ketahui perbuatan Allah tadi datang selepas kewujudan Zaid tadi. Maka daripada sudut perbuatan dengan Zaid, maka Zaid dipanggil terlebih dahulu. Zaid terlebih dahulu terzahir sebelum terzahirnya perbuatan Allah. Maka Zaid diistilahkan sebagai Al-Awwal. Jadi sekarang kita dah ada berapa nama? Kita dah ada 2 nama pada Zaid. Pertama, Zaid ialah Al-Batin, daripada sudut dia dulu tak ada, sekarang ada. Dan sekarang Zaid dah dapat nama, iaitu Al-Awwal. Dan daripada sudut manusia ni, ini nama 2 yang terakhir ni. Daripada sudut manusia ni, dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang paling akhir sekali. Maksudnya kalau kita mempelajari tertib penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, selepas Allah Taala mencipta tanah, kan, selepas Allah Taala mencipta air, mencipta udara, mencipta api, kemudian diciptakan langit ke atas. Yang terakhir sekali setelah Allah Ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan jin, dan yang paling akhir sekali terzahir, yang paling akhir terzahir, makhluk yang paling akhir yang terzahir ialah manusia juga. Jadi daripada sudut manusia, dia ialah makhluk yang paling akhir dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Zaid tu dah dapat 2 lagi nama, iaitu nama Al-Zahir, yang maksud dia dizahirkan oleh Allah, dan yang terakhir, nama yang keempat ialah Al-Akhiru, yang bermaksud dia ialah makhluk yang akhir sekali dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita dah memahami bahawa Zaid dia dah mempunyai 4 nama. Zaid tadi dia dah mempunyai 4 sifat. Sifat pertama ialah
sifat pertama ialah al-batin. Daripada sudut dulu dia tiada, sekarang ada. Dan zat itu juga dipanggil sebagai al-awwal, yang merujuk kepada dia berada terlebih dahulu sebelum perbuatan Allah. Kemudian zat itu juga daripada sudut dia terzahir sebagai makhluk diciptaan Allah Ta'ala, maka dia mendapat nama zahir. Dan daripada sudut dia yang paling akhir sekali dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia mendapat nama Al-Akhiri. Jadi keempat-empat nama ni, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, keempat-empat nama ni ada pada Zaid. Dan Zaid ialah manusia. Dan itulah manusia yang berada di seluruh dunia. Maknanya apa saja manusia, kerana apabila kita melihat manusia, akan terzahir empat nama itu pada manusia daripada sudut yang kita dah bincangkan tadi. Dan apabila terzahir empat nama itu pada manusia, tidaklah sepatutnya kita ingat kepada manusia tadi tu. Maksudnya kita apabila kita memandang pada manusia, kita akan memahami empat nama, sifat kepada manusia tadi. Dan empat nama itulah yang akan mengingatkan kita kepada Huwa, iaitu Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu salah satu faedah ataupun cara penzahiran nama empat tadi tu, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, pada kehidupan kita seharian. Jadi itulah yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kan maksud apabila Nabi Sulaiman meminta, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurniakan kepadaku pemerintahan yang amat besar, pemerintahan yang amat luas. Dan pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia bukan maksudkan nak manusia menjadi hamba dia. Dia bukan maksud nak manusia tadi bekerja kepada dia. Tetapi dia maksudkan ialah apabila dia melihat manusia tadi tu, dia akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan empat sifat tadi tu. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kan sebagaimana kita bincang tadi, apabila kita pandang kepada ubat yang menyembuhkan diri kita, sepatutnya kita faham ubat ni daripada satu sudut dia ialah menzahirkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asy-Syafi, penyembuh. Kerana maksudnya ubat dia makhluk yang baharu, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Tuhan yang qadim. Tetapi dengan sebab makhluk yang baharu inilah kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, yang menzahirkan kesembuhan daripada ubat tersebut. Dan itu hubungan antara dua lafaz Al-Alamin dengan Rabb. Seluruh alam semesta ni dia akan mengingatkan kita kepada Rabb Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjaga alam tersebut.